Okey. Tan Sri, Ya. mengenai satu kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan sekiranya benar kerajaan ingin melaksanakan darurat akan menyebabkan kerajaan satu langkah ke belakang, iaitu kerajaan diktator. So untuk mempertimbangkan keputusan tersebut, apa komen Tan Sri? Sepatutnya jangan menghukum sebelum benda berlaku. Jadi pertama dia sendiri ramal, lepas dia sendiri jatuh hukum. Itu tidak baik. Jadi dia ramal kerajaan nak buat itu, nak buat ini. Belum lagi dengar kerajaan kalau buat macam mana, apa yang nak dibuat, kemudian terus menghukum. Saya fikir itu adalah satu yang saya anggap tidak beretika. Lagipun saya rasa Anwar kena terima hakikat bahawasanya dia sendiri ada peranan yang menyebabkan timbul keadaan gawat sekarang ini. Ya, apabila dia cuba kan Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong dengan membawa beberapa dokumen yang tidak seperti mana beliau dakwa. Beliau ada numbers, beliau ada dokumen-dokumen yang cukup meyakinkan. Beliau kata beliau ada sokongan yang meyakinkan. Kemudian kita tunggu bila pergi menghadap, satu nama pun beliau tak serahkan. Dan senarai-senarai yang beliau gunakan telah ramai dinafikan oleh orang tertentu. Ya. Nama saya pun mungkin termasuk dalam angan-angannya, tapi saya tak pernah dirujuk. Dan ramai lagi kami ahli-ahli parlimen UMNO dan BN selama 42 orang. Setakat yang saya cek, boleh katakan hampir semuanya tak pernah dihubungi dan tak tahu. Tapi nama kami melalui surat tertentu misalnya telah cuba digunakan untuk mempengaruhi Yang di-Pertuan Agong. Kalau nak ikutkan itu juga tidak beretika namanya. Jadi sepatutnya kita semua memainkan peranan. Saya percaya baik pembangkang, baik kerajaan memahami masalah yang sedang dihadapi. Masalah ini bukan masalah kita sahaja kerajaan, adalah masalah semua. Kalau kita buat sesuatu penilaian berasaskan political divide, kita tidak mungkin akan berlaku adil. Satu daripada cara nak berlaku adil, tunggu dulu. Kerajaan belum memutuskan apa-apa, dia perlu kepada perkenan Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong. Sebab bila sebut soal darurat, orang awam bayangkan curfew. Orang awam bayangkan darurat semasa 13 Mei. Tapi kita terlupa waktu banjir di Manik Urai, polemik dalam media baru, kenapa kerajaan tak isytihar darurat? Itu namanya darurat banjir. Dan darurat ada berbagai-bagai jenis darurat. Tapi apa pun tunggulah, kerajaan belum buat apa-apa keputusan kerana segala-galanya mesti mengikut jalur perundangan. Ya. Jadi kalau dah kerajaan belum buat, kita dah menjatuhkan hukum, kerajaan nak jadi diktator, Perdana Menteri nak menyelamatkan diri. Saya fikir itu tidak adil. Kalau ditakdirkan perkara itu dilakukan, dia tidaklah keluar dengan satu ayat, maka pada hari ini kita mengisytiharkan darurat. Tidak begitu. Tentulah kena ada penjelasan, darurat untuk apa, dalam bentuk macam mana, orang kena perintah berkurung ke, askar ke pemerintah, Perdana Menteri ke jadi diktator, itu semua mesti dijelaskan. Ya, sebab bentuk darurat itu ada berbagai-bagai. Tapi saya tengok Anwar punya analisa itu macam layman punya analisa. Dia kata tidak ada apa-apa perkara yang mengganggu ketenteraman awam. Baca dulu perlembagaan. Di bawah perkara 150 tu, darurat tu ada banyak jenis. Apabila perkara yang menyentuh antara lainnya soal keselamatan, soal kesejahteraan ekonomi, soal-soal banyak lagi perkara itu dah disenaraikan dan pentafsirannya kena rujuk pada pakar undang-undang. Adakah COVID ini tak boleh masuk dalam kategori darurat ataupun keselamatan? 32 negara seluruh dunia sudah pun mengisytiharkan darurat. Ya, kita saja yang belum, sebab kita rasa kita boleh urus dengan cara biasa. Itu pun saya tak kata kerajaan akan isytihar darurat. Walaupun saya anggota Jemaah Menteri, terlibat dalam banyak perbincangan, saya dapat menyatakan selagi ianya tidak diumumkan, tidak diputuskan, adalah premature untuk kita membuat sebarang judgement.
kebanyakan kenyataan yang saya dengar tu berbaur politik. Itu tak mengapalah. Barangkali ada juga baiknya kita dengar dulu semua orang nak cakap apa, kita boleh preempt dulu. Saya pun ada buat posting juga untuk nak mendapatkan orang kata sentiment, to gauge the sentiment. Walaupun saya tahu kadang kita posting kita kena balon, tapi kadang-kadang posting kita tu kita nak dapatkan sentimen rakyat. Jadi nasihat saya kepada semua, orang kata jangan duduk jangan berlunjur sebelum duduk lah. Setelah duduk baru berlunjur. Kena buat perkara tu mengikut susunan-susunan dia. Jadi buat masa ini tidak ada apa-apa peristihaan dan biarlah perkara itu terus dibincangkan di berbagai peringkat. Yang penting kita harap apa juga tindakan, biarlah keselamatan dan nyawa rakyat itu dahulukan. Dan saya pun betul terang, saya masih tak dapat. Kalau orang kata di Batu Sapi, kena teruskan juga pilihan raya. Setakat yang saya tahu, tak ada satu provision pun yang membolehkan Perdana Menteri menangguhkan. Kalau ikut yang saya faham, lepas 60 hari kekosongan berlaku, wajib ada pilihan raya. Ini sekarang bukan saja orang tak nak keluar mengundi, pegawai SPR daripada Semenanjung pun tak mahu pergi. Lepas tu katalah lepas Batu Sapi, dalam masa 4-5 bulan, Sarawak juga wajib mengadakan pilihan raya, wajib. Tempoh dia dah habis. Saya cari-cari dalam perlembagaan juga tak ada kuasa untuk kita halang. Katakanlah kita buat pilihan raya dengan SOP baru dan sebagainya, tiba-tiba meletup lagi macam berlaku di Sabah. COVID, siapa nak ambil tanggungjawab? Duduk tak duduk, katalah pula di parlimen kita berlaku sesuatu yang memerlukan ada pilihan raya, maka kena panggil pula GE. Jadi ini semua kena fikir daripada sekarang supaya rakyat selamat. Dan kalau pun ada, saya fikir bukan untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dalam masa 4-5-6 bulan, keadaan dah baik, settle. Kalau ikut saya, bulan ni juga saya nak pergi pilihan raya. Selesai masalah. Nanti we should go back to the people as soon as possible. Tapi kena make sure, jangan sampai menggadai nyawa rakyat. Jadi biarlah benda ni dipikir, dibincang betul-betul. Ya, kalau lepas tu, kita tengok apa yang baik. Bagi kerajaan, tak boleh buat tergesa-gesa. Sebab akhirnya rakyat akan menghukum kerajaan. Kalau kita pilih cara yang salah, akhirnya rakyat akan hukum kita. Tapi kalau mula-mula ni nampak salah, tapi akhirnya betul, insyaAllah rakyat akan berterima kasih. Peringkat awal dulu, PKP, CMO, gelombang pertama dulu orang marah. Tapi lepas tu ramai juga yang terima kasih. Lepas tu seluruh dunia tengok cara kita buat, kalau banding dengan Amerika, banding dengan Itali, banding dengan Britain, banyak juga kata cara Malaysia lebih baik. Tapi lepas benda tu dah berlaku lah. Jadi saya percaya kerajaan akan pilih cara yang penting akhirnya menyenangkan hati rakyat. Bukan nak menyenangkan hati pembangkang. Lelah saya mengulang. Geram juga tu. Baik, terima kasih Tan Sri. Cukup panjang. Panjang, terlebih panjang. Terlebih panjangnya, tapi gitulah keadaannya. Ini satu situasi yang tidak mudah lah. Saya berani menyatakan bahawasanya Perdana Menteri mempunyai pelbagai option yang ditanya pada kita, berunding, bincang, dan kita tidak ada satu jalan keluar yang mudah. Yang pastinya saya tengah khawatir ni, macam trend di Kuala Lumpur, dulu pusingan pertama COVID, sekitar kes positif 200 orang sehari. Kita buat macam-macam. Sekarang ini 800, 700, 4 kali ganda daripada pusingan pertama. Takkan kita nak berpeluk tubuh gitu saja. Sekarang ni untuk wilayah persekutuan juga saya risau. Kuala Lumpur dulu 6-7 kes. Putrajaya ada 1-2 kes. Now trend upward. Titi Wangsa dah masuk zon merah. Sebelum pada ni KL tak ada zon merah. Saya berupah pulas memastikan nak mengawal, menyelamatkan Kuala Lumpur dengan Putrajaya sebab ini ibu negara, ibu kota. Ekonomi seluruh boleh paralyze, pentadbiran paralyze. Kalau kita kena buat lockdown lagi sekali, ya. Tapi trend akhir-akhir ni agak membimbangkan di Kuala Lumpur. Jadi kita terpaksa fikir semua kemungkinan ini. Don't take COVID for granted lah. Ya. We have seen all over the world, some countries collapse. Orang kata hampir bankruptcy pun ada. Daripada COVID, dia boleh pergi pada masalah ekonomi. Daripada COVID, dia boleh pergi pada masalah keselamatan. Daripada COVID, dia boleh pergi kepada masalah-masalah kesihatan, nyawa dan sebagainya.
So let us be serious about this. This is not about politics. This is about the life of the people. Dalam hukum syarak, tanggungjawab pemerintah antara lain yang diwajib pada pemerintah menjaga nyawa rakyat. Jadi itu kita tidak boleh ambil langkah yang sewenang-wenang. Alright? Thank you so much. Stay safe, jaga penjarakan. Saya tengok yang paling kuat langgar penjarakan ni media. Sebab kamera semua duduk dekat, ya. But okay, God bless you. Mudah-mudahan Allah melindungi semua daripada jangkitan. Ya. Terima kasih.